Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang sudi mengikuti siri webinar CDL untuk siri yang ke-73. Jadi untuk hari ini selamat datang saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh. Dan seterusnya saya terus tanpa melengahkan masa saya berjemput Datuk Dr. untuk menyampaikan perkongsian beliau terlebih dahulu. Silakan Datuk. Terima kasih Encik Rizwan kerana dapat bersama dengan kita pada petang ni, bersama dengan semua yang lain, terutamanya pendidik dan barisan kepimpinan sekolah yang dapat bersama untuk sesi kita pada petang ini, petang Jumaat 13 hari bulan Januari tahun 2023. Tajuk yang saya pilih hari ini ialah Inspect What You Expect. Dan tajuk ini berkait dengan prestasi kerja yang cemerlang. Tapi bila kita nak ke arah prestasi kerja cemerlang, kita harus ada pemantauan, kita harus teliti, kita harus lihat dengan rapi segala persiapan dan sebagainya. Khususnya bila kita beri sesuatu tugas tentang sesuatu projek atau program maupun di sekolah, di PPD atau di JPN atau maupun di kementerian, ya. So kita buat satu pengawalan yang rapi kalau kita nak harapkan prestasi yang cemerlang. So, tentang ini saya suka apa yang ditulis oleh Brian Tracy dalam buku dia yang bertajuk Motivation, dan agaknya perkara yang sama juga diutarakan oleh banyak penulis yang lain yang sebut tentang prestasi kerja. Tapi yang penting dalam nak mencapai prestasi kerja yang cemerlang, yang terpuji, kita harus amalkan prinsip inspect what you expect. Next slide please. Hari ini saya nak minta ucapkan terima kasih kepada Cik Siti, ya, kita punya koordinator teknikal bagi program kita, kerana slide ni saya bagi input, beliau bantu sediakan kerana saya ada masalah dengan komputer saya. Beberapa key tu ada masanya berfungsi dan ada masa tidak berfungsi, termasuk space bar. So besoklah saya nak betulkan ni. So anyway, thank you kepada Siti dan juga Hazwani, dua orang tunjang kepada program CDL ini. Bagaimanakah kita dapat tafsirkan hasil atau prestasi kerja yang cemerlang? Kita sudah beri sesuatu tugasan, but how do we know kita apa prestasi kerja yang kita harapkan? Apa juga pun, walaupun ia melibatkan PDP, apa prestasi kerja yang kita anggap PDP itu cemerlang? How do we define it, right? Dan juga tugas-tugas lain yang kita beri dalam sesebuah sekolah itu. The what and how of excellent performance, okay, by an individual. Mungkinkah kita boleh letak umpamanya seperti kriteria tempoh masa kita tetapkan untuk siapkan tugas tersebut? Kalau itu merupakan satu kertas kerja dan sebaiknya kemudiannya untuk event yang berkenaan. Dan kadang-kadang tahap kualiti yang dihasratkan. Kita mesti tetapkan what do we mean by quality tentang program itu. Kita tidak boleh buat tanggapan bahawa guru kita atau pegawai kita tahu tentang kualiti yang kita hasratkan. It must be the best. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat 2 atau 3 siri yang sebelum ni, saya sebut tentang Kodawari. Konsep di negara Jepun yang bermaksud mencari kesempurnaan. Sentiasa mengarah ke kesempurnaan. Walaupun kita tahu kesempurnaan itu bukan mudah kita nak capai, tapi kita letak satu benchmark yang tinggi. Saya masih ingat 20 tahun, 25 tahun dahulu, JPN Perak dia letak slogan dia Perak number 1. Itu satu benchmark yang dia letak. Mungkin mustahil nak capai, nak jadi
perak number 1 dalam the whole country dari segi prestasi, keputusan, public exam dan sebagainya, SPM, dan pada masa itu PMR dan sebagainya. Tetapi itulah kodawari mereka tu, the perfection that they are chasing. So bolehkah kita juga letak ada satu masa dahulu pun kita di ada jabatan yang letak zero defect. Jadi apa jua kita buat, dia nak zero defect. Kalau surat keluar daripada jabatan, tak adalah salah ejaan, tak adalah salah dia punya siri, rujukan dan sebagainya. So how do we get all this zero defect dalam prestasi kerja yang kita hasratkan? Dan we must have a target, we must have a standard yang kita nak capai. It's okay, menggunakan perkataan it's okay, yeah, that's fine. Itu boleh. It's okay. Itu tak akan mengarah ke kecemerlangan. Itu ala kadar sahaja. You'll always be doing apa istilahnya mediocre work. Mediocrity, bukan cemerlang. Tapi kalau kita nak hasilkan sesuatu yang cemerlang, kita tetapkan beberapa kriteria. Termasuk jangka masa dan juga kualiti. Kualiti dari segi apa? Right. Malam isteri saya, sekolah mereka baru adakan majlis apresiasi untuk tingkatan 5. So banyak juga saya bincang dengan beliau di rumah. Tapi itulah kita nak cari what is the best quality from that satu event bila nak rancang. Dan kadang-kadang perancangan ni bukan seorang yang melibatkan the whole team. Termasuk dengan nasihat dan kepimpinan daripada pihak pengurusan sekolah. It's a collaborative event. It's not one person's success. Semua kena terlibat dan semua kena bantu. I am a firm believer in teamwork. Daripada zaman saya di IAB dan di kementerian, di bahagian dasar dan di bahagian pendidikan guru, di bahagian sukan, especially sukan. You need teamwork. You need penglibatan semua, bantuan semua orang, idea semua orang. Next slide, please. So, oleh kerana kita nak cari kecemerlangan itu, pastikan kita meneliti apa yang kita harapkan. Be sure to inspect what you expect. As a leader or as a guru, anda ada expectation daripada murid pun. Tapi perlu ada sentiasa inspect di sini maksudnya apa? Pemantauan, penelitian. Jangan beri dan lepas tu lepaskan begitu saja. Dan pada hari the moment of truth kita dapati ia tidak mencapai hasrat apa yang kita harapkan. So menjadi penting, menjadi keutamaan bahawa bila kita beri sesuatu tugasan, kita pastikan kita memantau. Kerana itu akan dapat mencapai apa ekspektasi kita. So remember this, ya. Be sure to inspect what you expect. Jangan terkejut bila hari berkenaan anda dapati bahawa jauh daripada. Perkara ini pernah berlaku pada saya. Saya tak mau sebut di mana, tetapi kemudiannya bila dah lepas, saya panggil pegawai tersebut, saya beritahu pada beliau bahawa perkara A ini tidak boleh berlaku. Ia tidak mencapai standard. But maybe it's my fault kerana I did not inspect and dia tak tahu apa ekspektasi saya. Mungkin sebelum tu apa yang dibuat tu, apa yang lazim itu dikira sebagai the standard. So belajar daripada itu, kita jangan sekali-sekali hanya menuding jari, tapi kita bersama-sama we give the support and then kita beri tunjuk ajar, kita beri haluan. Tapi ingat, dalam proses memberi tunjuk ajar, memberi hala tuju, we don't want to create more followers. The role of leadership, the role of leaders is to create more leaders, not more followers. Kalau cara itu, ia lebih macam saya arah, you buat. Right? We don't want that. Kita tidak mau regimented thinkers. Kita tidak nak a
authoritative thinkers. Ada kuasa authority baru dia mula fikir macam mana nak buat. No. So the role, walaupun kita beri hala tuju, kita beri tunjuk ajar, kita beri bimbingan, kita letak ekspektasi pada kumpulan kita, pada tim kita, pada murid kita, pada guru kita, pada pemimpin sekolah dan sebagainya, kita harus ingat bahawa kita bukan nak create more followers but more leaders. So cara dia berbeza, right? When you want to create more leaders, you give them certain level of professional autonomy. Bagi sedikit empowerment, tapi kita bimbing mereka. Next slide please. Lebih penting tugas yang diberikan, it's a big job, lebih keraplah pemantauan. Kalau tugas itu tak tugas yang berat, bukan event yang berat, tak apa. Tapi kalau itu adalah satu event yang besar, melibatkan martabat negara, melibatkan martabat jabatan pendidikan, PPD atau sekolah, make sure you know what level it is dan pastikan ya, lebih banyak kerap kita memantau, lebih banyak kerap kita memberi bimbingan, lebih banyak kita menyokong, kita turun padang. Orang pengurusan, dia akan kata, as a leader, do not forget to dirty your hands. As a teacher, when your students are doing a project, make sure you turun padang dan bantu mereka, bagi mereka sokongan dan semangat. Individu yang tahu bahawa tugas yang diberikan itu penting apabila jadual pemantauan ditetapkan. Kalau kita ada jadual atau kita tidak jadual pun kita tetapkan, okay, every Friday we will discuss about this program. So kita tahu bahawa every Friday maklumat baru perlu ada. Jangan amalkan pendekatan beri tugas dan lupakan selepas itu. Yes, kita beri empowerment, kita beri sokongan, tetapi pemantauan itu adalah sebahagian daripada pengurusan. One of the functions of management. Besides leading, besides providing leadership. So jangan beri tugas dan lupakan selepas itu. Jangan beri arahan kepada murid lepas itu kita tinggalkan. Kita perlu bimbing. Kalau kita bimbing, biar kita sedang bina kepimpinan dalam kalangan murid juga. Next slide please. Ingat bahawa pemantauan memberi mesej, tugas itu adalah penting. Pencapaiannya penting. Prestasinya penting. Dan orang yang melakukan kerja ini pun penting juga. Mungkin ada setengah kriteria atau ciri pada individu itu untuk memimpin projek itu atau mengetuai program itu. So, remember that bila pemantauan pun kerap, the importance of the job diutarakan, right? Dan yang kedua, orang yang melakukan atau pasukan yang melakukan kerja itu sama penting. Dan bila kita lakukan ini, akhirnya bila berjaya, apa yang kita bina dalam individu? A sense of personal value. Saya boleh capai. Higher self-esteem. Bila satu-satu projek kita buat di sekolah atau di mana-mana pun, bila berjaya akhirnya, kita dah rancang, dah lepas segalanya berjalan dengan lancar, tak ada apa yang berlaku. You feel a sense of achievement dan self-esteem you untuk buat semula, diletak semula sebagai ketua projek, anda ingin nak buat semula dan mungkin lebih baik. And personal value kerana anda nak pastikan program atau projek itu berjaya. Apa jua program maupun ia berkait dengan akademik atau co-akademik, any kind of project. Next slide please. Setiap individu tahu apa yang perlu dilaporkan. Feedback harus kena beri kepada siapa kita punya ketua. We must not forget that. Kerana bila kita beri feedback kepada ketua, kita juga dapat feedback. Kerana dapat pandangan dan sebagainya, it's fine. That's why kalau ada pemimpin dalam kumpulan ni, make time for your officers. Make time untuk cikgu anda. Saya, my last posting dekat IAB, kerana the whole day sibuk dengan, selain daripada meeting,
Kadang-kadang surat kita mula tengok pada pukul 5 petang, 6 petang, baru mula surat. Kalau saya beritahu pada pegawai, kalau nak jumpa lepas pukul 6 pun boleh, pukul 7 pun boleh, 7:30 malam pun tak apa. Because if it is very important, I have to be available to my officer. Itu pandangan saya lah. Mungkin ada yang mempunyai pandangan yang berbeza. Kerana bagi pegawai setengah itu mereka memerlukan keputusan dan sebagainya. So we have to make them, give them priority. Perkara penting ya yang kita laporkan ya. Apakah yang akan menandakan bahawa segala kerja telah disiapkan dengan lengkap dan jayanya berasaskan prestasi yang cemerlang dan tempoh masa yang ditetapkan. These two factors lah. What is the quality yang kita harapkan dan tempoh masa. Daripada situ kita akan tahu bahawa quality itu sangat luas. Kita boleh letakkan banyak ciri di bawah tu. So daripada situ kita tahu bagaimana kita nak buat andaian atau buat satu penilaian bahawa apa jua projek itu berjaya. Next one, please. So when people perform, they feel like winners. When dia lakukan projek itu, dia dapat, bukannya mungkin kita bawa pasukan kita untuk pertandingan sukan, mungkin tak menang banyak gold medal, tapi kita segalanya berjalan dengan lancar, bas kita tiba, pelajar dapat makan, hantar balik ke rumah, everything is done well. It's not about winning alone, tetapi cara kita merancang itu secara efektif dan efisien. Right? Tidak ada apa-apa kekangan dan sebagainya. So when you get to do that, you are a winner already. From there you get the joy of work. Why? Why do you get the joy of work? You know what you have to do well. You know how to do and how to do it well. You know the time frame. Saya sebut banyak kali hari ini. Tempoh masa itu sangat penting. And most importantly, you know the quality yang nak diharapkan. Dan saya selalu sebut, quality ini kita sendiri pun boleh tetapkan. Kodawari kita sendiri. Pencapaian ke arah perfection. Put your own standard. Last year saya mengajar, tapi saya tahu saya boleh PDP saya boleh bertambah lebih baik. So keep your own standard. How can you reach perfection in your teaching? What do you need to do? Apa yang perlu dibuat? So itu adalah perkara-perkara yang penting. You know what to do well, you know how to do it well, you know the time frame, you know the quality required of any work that is given to you. Sesiapa pun, walaupun barisan kepimpinan sekolah, barisan pemimpin pertengahan, guru, ataupun murid, dan juga pemimpin dalam sistem, maupun di PPD, JPN, dan di kementerian. So go for it. Please inspect what you have to expect. What you plan to expect, you must inspect. So maksudnya, pantau apa yang anda harapkan agar tidak tergelincir daripada landasan yang anda harapkan. Standard yang institusi harapkan. It's not about one person standard. It's about the institutional standard. Okay. Last slide, please. So tuan-tuan dan puan-puan, saya seperti biasa saya akan akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. So kalau kita nak meneroka ilmu, biarlah kita dapatkan ilmu itu daripada pelbagai sumber, maupun daripada internet, daripada buku, dan daripada makalah, majalah dan sebagainya. Atau kita minum kopi, mungkin saya duduk bersama Encik Rizwan, minum teh tarik, saya dapat mencungkil minda beliau, pick his brains, dan saya dapat idea juga. Remember, there is no end, there's no kodawari for me. I think going towards there's no perfection, banyak untuk kita nak capai lagi. So akhir sekali, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya, Encik Rizwan. Minta maaf panjang sedikit. Terima kasih.
Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk kerana perkongsian yang sangat begitu menginspirasikan ya. Nanti bolehlah Datuk kita bila-bila ada masa kita boleh minum sama-sama ya Datuk. Boleh, boleh. Jadi Saya di Putrajaya. okey boleh. Nanti saya turun sana saya boleh roja Datuk lah. Okey Boleh, baik. why Jadi not? begitulah sedikit perkongsian. Sebenarnya bukan sedikit, banyak juga perkongsian yang disampaikan oleh Datuk. Yang menarik perhatian saya ialah kita sentiasa perlu memastikan hasil kerja kita tu sentiasa upgrade daripada satu masa ke satu masa. Kita tak boleh terlalu mudah untuk puas hati dengan hasil kerja kita, yang mana kalau kita sentiasa berpuas hati, kita akan tidak akan improve ataupun melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Okey, Kita baik. akan ada di zon selesa, Encik Ridwan. Ya, Kita tak boleh betul-betul. ada di zon selesa. Ya, betul. Jadi We kita must tak nak always berada di try to situ. find new, yeah. Jadi itulah yang kita perlu lakukan, sebab pendidikan ini bersifat dinamik, bukanlah statik sebenarnya. Yes. Okey baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh atas perkongsian untuk slot snippet reflect on untuk sesi pada petang ini. Jadi kita teruskan untuk sesi petang ini dengan sesi perkongsian ilmu siri yang ke-73, CDL hands-on online session. Okey, seterusnya. Boleh next slide. Okey, seperti biasa objektif kita untuk sesi hands-on CDL ni, yang pertama adalah sesi untuk kita berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua untuk membangunkan kompetensi guru. Yang ketiga untuk meningkatkan keupayaan, dan yang keempat untuk membina jalinan dan jaringan berterusan antara kita sesama guru. Okey, jadi untuk CDL ni seperti biasa saya ingin ingatkan yang peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL. Okey, pendaftaran ini adalah percuma ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan guru, rakan-rakan pensyarah boleh ke portal CDL untuk mendaftar sebagai ahli untuk mendapatkan kandungan-kandungan yang berkualiti daripada CDL. Okey, peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar, dan sesi perkongsian yang dijalankan untuk CDL ini akan berlangsung pada setiap hari Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh simpan dalam kalender masing-masing. Setiap hari Jumaat kita bersama-sama dalam sesi CDL ni selama 1.5 jam, dan bermula daripada pukul 3 petang sehingga 4.30 petang. Jadi perkongsian kita adalah berkonsepkan secara hands-on, di mana tuan-tuan dan puan-puan perlu sebaik-baiknya boleh mengikuti sesi bersama-sama dengan penceramah kita supaya apa yang disampaikan itu lebih berkesan untuk kita sama-sama gunakan dalam bidang pendidikan kita. Dan di akhir sekali sijil akan disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi dengan hashtag kita networking cikgu bantu cikgu. Jadi untuk seterusnya pada sesi yang ke-73 ini kita akan bersama-sama dengan Puan Anis Sakinah binti Ahmad yang merupakan pensyarah IPG Kampus Tuanku Bainun, Pulau Pinang, dalam tajuk yang akan disampaikan nanti iaitu menghasilkan video pembelajaran menarik menggunakan Microsoft PowerPoint. Terlebih dahulu kita akan lihat sedikit sebanyak biodata penceramah kita pada hari ini. Okey, Puan Anis Sakinah binti Ahmad merupakan pensyarah di IPG Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, dan telah mendapat pendidikan dalam bidang ijazah sarjana muda perguruan pendidikan prasekolah daripada IPG Perlis, dan seterusnya ijazah sarjana sastra pendidikan awal kanak-kanak daripada Universiti Sains Malaysia. Okey, beliau juga merupakan salah seorang daripada guru pakar CDL, dan merupakan ahli pasukan Cikgu Tube, dan merupakan salah seorang daripada Microsoft Innovative Educator Expert 2022-2023. Okey, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Puan Anis. Dah adakah di talian? Okey, Assalamualaikum Puan Anis. Waalaikumsalam. Boleh dengar suara saya? Okey, boleh. Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Anis Sakinah untuk menyampaikan slot beliau. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Okey, pada hari ini saya akan memperincikan lagi tentang tajuk menghasilkan video pembelajaran menarik menggunakan Microsoft PowerPoint. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, ini adalah sesi saya yang kedua bersama CDL. Jadi sebelum ni mungkin ada cikgu-cikgu yang telah join saya punya session iaitu Microsoft OneNote. Kita buat pentaksiran menggunakan Microsoft OneNote. Okey, tapi hari ini kita lebihkan kepada bagaimana kita menggunakan PowerPoint dengan kita gunakan sebagai optimum lah untuk menghasilkan video pembelajaran. Okey, jadi persediaan sebelum memulainya sesi ni, kita gunakan lebih dari satu peranti untuk kita menonton sambil membuat aktiviti secara hands-on. Lebih baik macam itulah. Andai kata kalau ada handphone atau laptop, kita gunakan handphone untuk lihat kepada join Zoom ni, dan satu peranti lagi untuk kita buat hands-on sebentar lagi. Okey, cikgu boleh gunakan Microsoft PowerPoint 365 atau 2019 versi offline. Tapi jika tak ada PowerPoint 365 ni, boleh gunakan versi yang sedia ada lah dalam laptop masing-masing ataupun boleh download daripada Google. Namun, terdapat beberapa fungsi yang tidak dapat digunakan untuk penghasilan video lah. Maksudnya tak sama antara setiap PowerPoint yang kita ada dalam laptop. Okey. Teruskan lagi dengan objektif sesi. Okay, jadi objektif pada hari ini yang pertama, kita nak tengok kepada pengenalan kepada reka bentuk bahan pengajaran, instructional design. Yang kedua, kita nak tengok fungsi dalam PowerPoint yang boleh kita gunakan untuk membangunkan video pembelajaran. Yang ketiga, kita nak tengok kepada mengetahui proses membangunkan video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Dan yang terakhir ialah kita hasilkan satu video pembelajaran dengan fungsi-fungsi dalam PowerPoint menggunakan kaedah hands-on. Okey, kita pergi kepada yang pertama, pengenalan kepada reka bentuk bahan pengajaran, instructional design yang akan kita gunakan dalam sesi petang ini. Okay, reka bentuk bahan pengajaran atau reka bentuk instructional merujuk kepada satu proses yang sistematik dalam merancang pengajaran yang menurut Smith and Regan 2004. Jadi kalau ikut kepada Regulate 1983 ni pula, satu disiplin ilmu yang menekankan kepada pengetahuan tentang penghasilan rangka tindakan yang optimal yang merangkumi kepelbagaian kaedah instructional, gabungan kaedah yang optimal serta dalam situasi yang bagaimana sesuatu model instructional itu adalah optimal kepada pembelajaran itu sendiri. Okey, jadi di sini saya akan kongsikan salah satu model reka bentuk pengajaran. Ini sebenarnya banyak model reka bentuk pengajaran. Tapi bagi menghasilkan video menggunakan PowerPoint ni, saya tekankan kepada model ADI ni. Okey, so mungkin ramai yang pernah dengar perkataan ADI model, revise. So kita akan revise sikit lah, kita akan tengok sikit. Selain daripada model-model ni, kita boleh explore lagi lah untuk membangunkan sesuatu model. Kita boleh guna pelbagai model lain. Jadi untuk hari ni kita hanya memfokuskan kepada AD. Okey, apa AD tu? AD ialah A for AD, analyze, iaitu kita analisis. Yang kedua, D for design, kita mereka bentuk. D for development, membangunkan. I implement, kita laksanakan, dan juga E evaluate, iaitu kita menilai apa yang kita buat. Okay, dalam revise AD model, fasa evaluate menilai berlaku dalam kesemua 4 fasa yang sebelumnya. Jadi ianya dilakukan secara berterusan. Ini ikut kepada Smith and Regan lah. Okay, kalau kita berminat, boleh teruskan lanjut baca kepada research yang ada di bawah tu lah. Okey, kita teruskan lagi dengan penerapan model AD dalam sesi hands-on. Okay, sebentar nanti kita akan buat sesi hands-on. Tapi kita akan buat kepada EDG sahaja. Yang mana kita akan analyze, mana kita akan menganalisis skop video pembelajaran yang akan kita hasilkan. Yang kedua, D untuk design, kita akan mereka bentuk video pembelajaran yang kita mahukan. Dan yang ketiga, develop, iaitu membangunkan video pembelajaran. Okey, seterusnya kita pergi ke objektif yang kedua, iaitu kita nak tahu apakah fungsi dalam PowerPoint untuk membangunkan video pembelajaran itu sendiri. Okey, kita teruskan lagi dengan definition of PowerPoint. Maksudnya kita tengok kepada apakah PowerPoint.
Okey, tadi kita dah melihat kepada sedikit pengenalan lah tentang PowerPoint. Okey, jadi kita akan lihat kepada fungsi dalam PowerPoint untuk menggunakan video. Ini adalah berdasarkan Microsoft PowerPoint 365. Maksudnya yang ada pada saya lah, yang saya akan gunakan untuk sesi hands-on pada hari ini ialah Microsoft PowerPoint 365 atau yang sesi 2019. Okey, kita teruskan lagi dengan fungsi yang ada. Yang pertama, kita boleh guna kepada fungsi home, yang mana kita ada new slide, view slide. Okey, kadang-kadang kita bila menghasilkan papan cerita, bila kita nak buat slide tu semua, kadang-kadang kita terlupa bagaimana kita nak hasilkan slide. Jadi kita boleh rujuk balik pada tetapan layout slide yang ada dan tetapan teks. Tetapan teks ni dia lebih kepada bagaimana kita nak meletakkan teks dan kita memperbagaikan atau memvariasikan teks tu sendiri. Okey, yang ni penting sebab ni adalah asas kepada kita nak menghasilkan slide. Okey, yang seterusnya ialah fungsi insert untuk masukkan pelbagai elemen multimedia, yang mana kita akan masukkan image. Kalau kita nak hasilkan video yang berillustrasi tinggi, kita boleh masukkan image ataupun ilustrasi, teks, dan juga kita boleh masukkan media. Okay, untuk fungsi insert image ni, kita boleh masukkan image dari komputer. Kita boleh ambil gambar daripada stok foto, ataupun kita boleh carian terus dari online, iaitu Bing, atau screenshot dan foto album itu sendiri. Okey, yang seterusnya fungsi insert untuk illustration, kita boleh masukkan shape, icons, 3D models, smart art and chart. Bahagian ni memang menarik sebab kita kadang-kadang kita terlepas pandang untuk kita explore, terutamanya daripada 3D model. Sebab 3D models memang kita akan nampak dia lebih orang kata lebih nampak kan, sebab dia 3D kan. Kalau gambar biasa dia tak berapa clear sangat untuk kita hajar kanak-kanak. Okey, untuk seterusnya fungsi in text, boleh masukkan text box dan word art, teks dengan corak yang menarik. Okay, ini pun menarik juga untuk kita pelbagaikan kita punya teks lah. Okey, insert media, boleh masukkan video, audio dan screen recording. Okay, fungsi simbol untuk kegunaan simbol khas atau formula matematik untuk equation lah. Ini boleh kita gunakan untuk cikgu matematik, cikgu sains dan juga cikgu matematik tambahan, cikgu sekolah menengah. Dia memang banyak kegunaan lah untuk kalau kita terus kita dapat untuk equation simbol-simbol tu. Okay, kita boleh nampak untuk fungsi design, kalau kita tengok kepada 365 ni, dia ada tema, variant kita boleh pilih, dan size slide, format latar belakang, dan juga fungsi designer yang sangat saya rasa sangat membantu kalau kita nak buat PowerPoint, sebab dia akan suggest kita slide yang susunan slide, dari segi kita tak perlu nak fikir bagaimana bentuk dan kebentuk. Jadi dia tolong kita susun. Itu bergantung kepada kita pula lah, kita nak tambah baikkan kita punya slide tu macam mana. Okey, dari segi fungsi transition, ni adalah untuk kesan pergerakan antara slide ke slide yang lain. Yang ni bila kita dah hasilkan slide, untuk yang sebelum kita record video, kita akan hasilkan fungsi transition untuk lebih orang kata lebih smooth lah. Lebih orang kata ada banyak, taklah kaku je kita punya video tu. Kita ada transition dari satu slide ke satu slide yang lain. Okay, seterusnya fungsi animation untuk kesan pergerakan objek dalam setiap slide. Terutamanya bila kita nak mengajar ataupun bila kita buat video, kita menganggarkan bahawa pelajar kita berada di hadapan kita. Jadi bila kita
anggap bila pelajar kita berada di hadapan kita, apa yang kita boleh buat seolah-olah kita berinteraksi dengan pelajar kita melalui video tersebut. Okey, yang seterusnya ialah fungsi record. Okey, ini adalah fungsi yang paling penting yang membezakan antara slide PowerPoint kita dengan fungsi bila kita menghasilkan video. Kalau kita tak tekan record ni, kita tak bolehlah kata nak menghasilkan sebagai satu video pembelajaran yang kata ada dua hala. Antara maksudnya kita nak menyampaikan sesuatu tu dengan lebih berimpact lah. Okey, kita teruskan lagi dengan objektif kita yang ketiga. Kita nak tahu proses membangunkan video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Okey, ni antara contoh video yang pernah saya hasilkan. Okey. Baiklah, apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Kita akan pelajari tentang anggota badan. Kita akan sambung semula pada topik anggota badan dan adik-adik boleh rujuk semula kepada modul yang cikgu berikan. Adik-adik dah sedia? Jom kita mulakan. Baiklah adik-adik, jom kita mulakan dengan aktiviti yang pertama, iaitu bulatkan anggota badan yang mempunyai pasangan. Kita mulakan dengan mata. Cuba adik-adik tengok mata. Cikgu ada sepasang mata, iaitu mata kanan dan juga mata kiri. Pandai. Bagaimana pula dengan mulut? Cikgu ada satu mulut. Telinga. Cikgu ada sepasang telinga. Hidung. Cikgu ada satu hidung. Bagaimana pula dengan tangan? Cikgu ada sepasang tangan. Jadi, cikgu ada dua tangan. Pandai. Bagaimana pula dengan kaki? Ya, kaki juga mempunyai dua untuk kita berjalan. Pandai. Baguslah adik-adik. Jom kita ke aktiviti yang seterusnya. Baiklah, bagi aktiviti yang kedua, adik-adik perlu warnakan bilangan anggota badan. Okey, cuba adik-adik tengok lidah. Lidah adik-adik ada berapa? Satu kan? Jadi adik-adik perlu warnakan bahagian nombor 1. Adik-adik boleh warnakan kotak nombor 1 bagi lidah.
Okey, bahagian telinga pula. Telinga ada 1 atau 2? 2, bagus. Jadi adik-adik boleh warnakan kotak yang berwarna yang bernombor 2. Okey, baiklah. Kaki, 1 atau 2? 2, bagus. Jadi adik-adik warnakan kotak yang bernombor 2. Okey, mulut. Macam saya cakap tadi, kita ada satu mulut. Jadi warnakan dekat pada kotak nombor 1. Pandai. Okey, bagi aktiviti yang terakhir, cikgu nak adik-adik tulis nombor dan warnakan anggota badan yang mempunyai bilangan 1. Okey, jadi kita akan mulakan mewarnakan anggota badan yang mempunyai bilangan 1 dahulu. Bagaimana dengan mulut? Ya, adik-adik perlu warnakan gambar mulut. Telinga? Tidak. Telinga ada 2. Bagaimana dengan hidung? Ya, adik-adik perlu warnakan. Bagaimana dengan lidah? Ya, perlukan juga warna lidah. Mata? Tidak. Pandai. Kemudian, cikgu nak adik-adik suris semula nombor 1 sehingga habis. Cikgu nak adik-adik tulis nombor 1 sehingga habis. Baiklah. Okey. Okey, terima kasih adik-adik. Jumpa lagi. Jangan lupa siapkan tugas yang cikgu berikan. Bye. Okey, kita teruskan lagi. Tu adalah contoh video. Banyak lagi perlu penambahbaikan. Tu antara video-video saya terawal lah. Masa saya menghasilkan video pembelajaran. Tu peringkat prasekolah. Kalau kata peringkat yang lebih tinggi, kita boleh hasilkan yang lebih baik. Maksudnya supaya pelajar kita dapat sesuatu daripada kita punya video pembelajaran. Contohnya kalau kita nak membangunkan video pembelajaran ni, sebenarnya kita boleh jadikan satu sebagai macam flip classroom. Kita bagi persediaan kepada pelajar supaya menjadi satu rujukan supaya sebelum mereka meneruskan pembelajaran ataupun terus ke kelas. Jadi kita jadikan dia sebagai satu sumber rujukan dan boleh juga jadikan video ni sebagai ganti. Contoh kalau kita kena relief kelas ke ataupun kita terpaksa tinggalkan kelas kita dengan rakan-rakan ke. Jadi kita bagi link video pengajaran ni, minta kita punya pelajar tu teruskan pembelajaran menggunakan video tu. Sebab kalau kita buat satu video pengajaran tu, bukan kata manfaat kepada pelajar kita juga. Kalau kita upload pada YouTube, kita sebar luaskan video kita tu, jadi lebih ramai orang dapat menggunakan kita punya video tu sebagai proses pembelajaran mereka. Jadi banyaklah kan manfaat dia. Okey, kita tengok kepada proses membangunkan video pembelajaran ADD. Okey, yang saya sebutkan tadi, A, kita nak analisis. Yang pertama, kita kena tentukan skop atau tajuk. Tajuk kita lah, kita nak buat apa. Atau kemahiran yang kita nak fokuskan. Andai kata kalau kita ni ajar geografi sekolah menengah ataupun kita mengajar RBT, jadi apakah kemahiran yang kita nak buat video ni. So kita kena ada satu kemahiran yang kita nak tekankan dalam kita punya video. Jadi kita akan rujuk DSKP ataupun buku teks dan bahan yang sesuai lah. Jadi kita kena rujuk untuk kita tengok apakah pembelajaran, objektif pembelajaran yang kita nak capai. Jadi yang kedua ialah kita nak design. Yang kedua ialah mereka bentuk. Kita draw pada slide terus untuk menggantikan papan cerita, iaitu storyboard. Bayangkan kita punya slide-slide yang kita hasilkan tu sebagai satu papan cerita daripada awal sampai habis, dan kita jadikan macam kalau kita buat cerita pun kita kena ada orang kata permulaan, ada dari segi climax ke ataupun penutup. Jadi sama juga bagaimana kita nak mereka bentuk video ni, kita design dia menjadikan satu yang menarik daripada permulaan, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan sehingga kepada penutup. Jadi reka bentuk bahan dalam slide ni dia merangkumi teks, image, video, audio dan juga animasi. Jadi bila kita nampak dia video tu akan lebih orang kata
lebih menarik lah kalau kita buat mendata, kita tak masukkan animasi ataupun kita nak masukkan tag kadar image. Bergantung kepada video apa yang kita nak hasilkan ataupun kemahiran apa yang kita nak. Okey, yang seterusnya lah letakkan design slide. Iaitu slide yang mana kita nak. Kita nak yang berbunga-bunga, yang jenis simple. Kata saya nak simple je. So kita pilihlah yang simple. Ataupun saya rasa macam nak lebih kepada educated. Nak hasilkan video yang mungkin kita nak buat satu video penataran ke ataupun video yang bergantung kepada apa yang kita nak buat tu. So berkumpulan pada cikgu-cikgu bagaimana cikgu nak letakkan design slide tu. Yang kedua kita ada transition dan juga animation. Okey, untuk yang D pula develop, kita membangunkan, iaitu kita rakam penerangan kita berdasarkan setiap slide demi slide. Maksudnya kita hide, macam saya punya video tadi tu kan, kita ada penerangan demi penerangan yang kita boleh buat. Yang kedua, kita export video pelajaran yang telah siap direka bentuk dan jadikan satu hasil video. Jadi sebenarnya PowerPoint ni kalau kita manfaat, kita guna secara optimum memang sangat bagus lah. Memang kita jadi satu medium yang sangat bagus dan berkesan untuk kita jadikan satu pembelajaran yang bermakna dalam kelas kita. Okey, kita teruskan lagi. Antara inilah contoh draft bahagian setiap slide. Kita terpulang kepada cikgu-cikgu bagaimana cikgu nak draft cikgu punya slide. Yang antara contoh kita letak tajuk video, nama kita, apa kita punya tajuk lah. Okey, yang kedua konsep apa ataupun kemahiran apakah yang kita perlu tekankan, penerangan lanjut, contoh dan juga penutup. Ni ada sikit je lah. Maksudnya kalau kita punya penerangan tu panjang, teruskan lagi. Kalau kita kata hari ni saya nak ajar formula, katalah ajar matematik tambah. So kita terangkan dulu apa maksud-maksud dia, apa dia punya simbol-simbol. Okey, lepas kita terangkan simbol tu, kita terangkan contoh soalan yang akan keluar. Contohnya kita buatlah the calculation dekat video tu. Okey. Ni antara contoh draft yang telah siap lah daripada penerangan. Sebelum kita buat penerangan tu kita ada contoh draft. Kita dah buat ni untuk matematik. Okey. Untuk yang prasekolah, inilah contoh dia. Menggunakan beberapa slide sahaja kita sudah boleh menghasilkan video. Yang mana kita masa yang ni kita hanya berfokuskan bagaimana kita nak ajar SIFA. Sebab kita nak terangkan SIFA bukan mudah tau untuk murid-murid prasekolah. Jadi kalau kita nak terangkan bagaimana kita nak membezakan, membanding beza. Boleh kita sebut SIFA tapi kadang-kadang murid tidak memahami maksud SIFA. Jadi kita boleh gunakan video kita ni sebagai satu elemen ataupun satu medium untuk murid lebih faham apa maksud SIFA. Jadi kalau kita kata video ni kita nak buat kajian tindakan contohnya. Kita nak buat kajian tindakan menggunakan video ni pun boleh sebab kita nak tengok keberkesanan. Kita nak guna video pembelajaran di dalam kelas, kita nak tengok keberkesanan kita buat satu kajian. Jadi adakah kita punya video ni membantu murid kita memahami apa yang kita nak ajar tu. Kalau kata ada peningkatan, tu adalah satu kajian tindakan yang sangat bagus lah. Kalau kata kita perlu tambah baik, apa yang perlu ditambah baik dalam video kita tu. Tu contoh dia. Okey. Okey, kita dah masuk kepada objektif kita yang keempat iaitu kita nak hasilkan video pembelajaran dengan fungsi-fungsi dalam PowerPoint hands-on. Okey, yang pertama yang saya dah maklumkan tadi, yang pertama kita tetapkan skop, tajuk, kemahiran, fikirkan dan tetapkan tajuk apa yang kita nak. Contoh kalau kita kata saya mengajar sains, so saya nak tajuk haiwan. So kita kena dah ada draft lah, nak ajar sains tu rantaian makanan ke ataupun kita nak ajar omnivore carnivore ke. So kita dah ada draft dalam kita punya otak kan. Sebelum kita luahkan semuanya dalam slide tu. Jadi apa kandungan nak letakkan dalam slide? Kita boleh rancang secara keseluruhan atau terus draft pada slide. Sebab senang, kalau kita terus tak payahlah nak conteng lagi kan. So terus kita plan atas kita punya slide tu. Okey, jom kita mulakan dengan sesi hands-on. Okey, baik. Jadi sementara kita tunggu penceramah kita untuk set up sebentar. Okey, jadi jika terdapat sebarang persoalan, para peserta boleh ajukan melalui ruangan chat yang disediakan lah. Okey, jadi boleh tanyakan soalan di situ. Nanti saya akan bantu penceramah untuk
untuk pilih soalan-soalan yang tertentu yang bersesuaian untuk dijawab oleh penceramah kita pada petang ni. Okey, jadi kita teruskan. Boleh teruskan, Puan? Okey, saya teruskan. Okey, kita tengok pada PowerPoint ni kan. Okey, saya dah buka PowerPoint yang baru. Okey, tengok new. Okey. Kita tengok kepada blend presentation ni. Okey, ni kosong kan. Okey, cikgu-cikgu boleh try buat lah dekat laptop masing-masing bagaimana kita nak menghasilkan video. Okey, ni langkah demi langkah saya akan terangkan. Langkah demi langkah saya akan terangkan. Okey, langkah yang pertama kita perlu save dulu file kita sebab kita takut terlupa kita punya ataupun hilang kita punya presentation tu. Okey, contoh kita nak ajar kemahiran kita buat video satu sebab video percubaan. Okey. Okey. Kalau cikgu-cikgu nampak dekat sini ada designer kan. Inilah contoh yang saya cakap tadi tu. Kalau kat sini kita ada design ideas. So kita boleh pilih je ideas yang kita boleh gunakan bentuk yang bagaimana kita nak dalam kita punya slide. Kalau kata nak bunga-bunga boleh ada banyak lagi contoh lah. Kalau kata nak awan ataupun kita nak lebih kepada gelap sikit ke. So kita pilihlah satu. Okey. Kita pilih yang ni. Okey, contoh. Kita ambil yang warna-warni ni kan. Okey. Kalau Puan Anis nak tanya, untuk dapatkan design ni apa fungsi dia tu? Nama dia? designer kita boleh dekat bahagian designer yang nampak mouse saya pergi ni kan. Bahagian dekat designer ni kita pergi kat sini. Okay, kita tekan bahagian ni dan kita boleh pilih bahagian design mana yang kita perlukan. Okey, tapi kalau cikgu-cikgu pakai bukan yang 365 ni, cikgu-cikgu perlu pergi tekan yang design ni. Dia ada beberapa design lah yang kita boleh gunakan. Kalau kata yang basic adalah beberapa yang ada kat sini. Ataupun cikgu boleh download daripada internet yang lebih menarik lah. Kalau kata tak menarik kat sini, cikgu rasa tak nak. Boleh juga kita download dan gunakan template yang cikgu nak. Okey, kita teruskan lagi dengan kita punya tajuk dia. Okey, dekat sini kita kata kita hari ni kita nak ajar bentuk. Sebab saya mengajar prasekolah sebelum ni ataupun kita lebih pada dekat dengan prasekolah. Jadi saya lebih mahir dengan bidang prasekolah. Okey, katakanlah saya nak ajar, hari ni saya nak ajar bentuk. Bentuk 3 dimensi. Okey, letaklah nama kita. Anisa Kina. Okey. Lepas kemudian cikgu tekan insert ni. Dekat bahagian insert ni kita tambah new slide. Okay, kalau cikgu-cikgu perasan, dia akan pop up apa contoh yang kita boleh gunakan tu yang seronok bila kita guna design ni. Kalau kata tak nak guna lagi, kita hidekan dia ke ataupun kita nak guna yang ni, kita hidekan dia. Okay, contohnya yang kedua kita terus kepada bila kita dah ada tajuk, nama, kita terus kepada kandungan apa yang kita nak ataupun apa objektif kita. Contoh kita letakkan objektif video. Okay. So dalam objektif video ni, cikgu juga boleh rujuk kepada DSKP ataupun cikgu punya dokumen standard lah. Katakanlah saya punya, hari ni saya nak ajar bentuk 3D. So saya ada matematik awal lah kan. So matematik awal 3.62. 6.23. Okay, kalau tak ingat, kita boleh buka kita punya DSKP tu. Ataupun kita boleh letakkan sahaja secara general apa yang kita nak dalam video tu. Contohnya kita nak pelajar dapat memahami bentuk-bentuk 3D. Okay, contohnya kalau kata murid dapat mengenal bentuk. Okay, 3. Okay, kalau untuk video pendek, kalau kata satu objektif pun dah cukup.
Andai kata kalau kita mengajar yang sains ke, kita nak letak 2 objektif pun boleh, tak ada masalah. So apakah uh, ciri-ciri objektif tu bergantung kepada cikgu punya target untuk video cikgu tu. Kalau cikgu rasa cikgu nak buat video tu panjang ataupun cikgu punya penerangan tu banyak, so bergantunglah objektif cikgu tu, apa yang cikgu nak dalam cikgu punya video. Okey, ni sebab untuk S1 ni saya cuma letakkan satu sahaja. Okey. Okey, untuk yang objektif video ni kalau kata cikgu nak kaitkan dengan bentuk persekitaran pun boleh. Jadi kita tambahlah, contohnya kalau kata tak cukup satu, boleh pergi sebab bila kita buat draft, kadang-kadang bila kita terfikir nak tambah lagi, boleh tambah. Maksudnya tak ada masalah sebab dia draft kita kan. So kita boleh tambah sehingga kita rasa cantik baru kita record. Okey, yang kedua contoh kita kata nak kaitkan murid dapat mengaitkan dengan bentuk di sekeliling, contoh. Okey, untuk objektif yang seterusnya ni, kita teruskan lagi dengan kita punya bentuk yang pertama lah. Okey, bentuk apa yang kita nak. Okey, jadi bila kita draft tu, kita tahu dah, kita dah tahu apa yang bentuk kita draft. Okey, contoh pertama kita nak ajar bentuk kubus. Okay, bentuk 3D. Okey, jadi cikgu pergi dekat bahagian, cikgu boleh diberi pilihan. Kalau kita buat video ni, kita boleh pilih image ke, cikgu nak pilih 3D models ke ataupun shape. Kat sini pun ada. Okey, tak ada masalah. Okey, kat sini saya guna yang 3D ni lah. Okey, sebab saya nak tunjuk view. Kadang-kadang kita terlepas pandang kan yang bentuk ni. Okey, untuk ni kita tengok contoh, kita ambil satu. Yang kubus. Dia keluar dah. Okey, kubus kan. Okey, lepas tu kita biarkan dulu. Kita teruskan lagi dengan insert yang seterusnya. Okey, kalau kata Puan Anis, boleh tunjukkan sekali lagi tak macam mana proses nak masukkan elemen bentuk 3D tu daripada panel di atas tu? Daripada menu mana ya? Boleh kongsikan? okey, boleh. Okey, kita akan buat dalam 4 bentuk. Jadi tak ada masalah. Saya akan tunjuk lagi cara dia. Okey, kita teruskan lagi dengan kubus kan. Okey, kubus tadi tu kita biarkan. Okey, kita teruskan lagi dengan bentuk lain. Contohnya kita nak kubot ataupun piramid lah. Hari ni kita buat piramid sebab nampak perbezaan kan. Okey, dekat panel di atas ni, cikgu-cikgu boleh nampak 3D models. Okey, bahagian 3D models ni, cikgu tekan klik sahaja bahagian online 3D models ni. Kalau cikgu rasa cikgu tak nak cikgu tak nak cari macam ni kan, cikgu boleh type dekat sini. Contoh cikgu type piramid. Dia dah keluar. Kita boleh tinggal pilih je lah bahagian mana kita nak. Kita contoh kita warna merah pula. Ataupun merah tak berapa nampak kan. So kita ambil yang biru juga. So dia akan keluar. Tadi kita dah. So letak. Okey, kalau macam tadi mungkin sebab saya dah terklik yang merah. So kita kena unklik dulu. Kena untick bahagian yang tadi tu. Okey. Kemudian kita gerakkan dia ke tengah. Okey, kita tambah lagi satu bentuk. Okey, saya tunjukkan lagi cara. Kita masukkan insert, tekan insert dekat panel ni. Kita masukkan 3D model. Okey, untuk subjek lain, kat sini banyak tau bentuk-bentuk yang kita boleh explore. So anatomi ada, chemistry ada. Memang banyak sangatlah bentuk-bentuk yang menarik. Kalau kita nak tengok kat sini kan. So memang budak-budak pun memang akan teruja lah kalau kita tengok. Kat sini 3D origami pun ada. Kadang-kadang kita terlepas pandang sebab rasa macam tak perlu bentuk tu. Okey, kita teruskan lagi. Kita cari dengan bentuk sfera. Okey. Okey, dekat kita punya ni, terpulang. Kalau kita kata nak cari gambar dulu pun boleh. Kadang-kadang tak tu, orang kata tak sampai dia punya
idea tu mungkin kita cari gambar. Cari gambar baru kita cari perkataan yang kita nak. Tapi sebenarnya bila kita dah buat ni, kita dah ada guideline dah sebab kita bergantung kepada kita punya objektif tadi kan. So kita ada 3. Okey, kemudian kita betulkanlah kita punya perkataan-perkataan tu. Okey, ni saya ajar yang orang kata yang paling mudah lah. Okey, untuk design, kita boleh pilih design yang kita nak lah. Yang kita cadangkan ke ataupun kita nak warnakan design tu dengan warna yang kita suka. Ataupun sebab tak nak nampak macam kosong sangat ke, yang ni kita buat sendiri. Yang ni tak ada masalah. Saya rasa kita boleh pilih lah kalau kata nak gambar ke, kita nak masukkan gambar background pun boleh. Tak ada masalah. Maksudnya apa yang kita draft tu kita boleh adjust lagi masa kita tengah buat draft tu. Sebab kalau kata kita godek-godek kat sini kan, kita boleh masuk gambar, masukkan lagi okey, macam kalau tak nak warna pink, lepas tu nak warna lain, tak ada masalah. So kita tukarlah warna lain. Ni pink juga kan. Okey, masukkan biru. Okey, so macam ada 2 colours macam tu. So kita boleh tukar-tukar dekat sini lah. So this one is purple. Okay, kita kalau macam prasekolah ni dia suka colourful, right? So kita tukar. Okay, this one kita tukar dengan red. Okay, so there is a different colour here, right? Okay, dah ada 3 warna kat sini. Okay, kemudian untuk yang terakhir, okay, sebab ni simple kan, kita nak buat untuk hands-on hari ni, macam mana kita nak masukkan. Okay, kalau katakanlah cikgu ada idea nak masukkan, cikgu ada latihan, cikgu nak buat, macam mana kita nak buat? Sebab dalam video saya tadi saya dah tunjukkan macam mana kita nak sesuai-sesuaikan. Okay, kita buat contoh lah. Macam mana kita nak buat yang sesuai-sesuai tadi tu kan. Okay, yang ni kita boleh minta kita gunakan slide yang contoh kita ambil yang ni. Okay, letak arahan kat sini. Sesuaikan bentuk yang sama. Okay, buat mudah je. Ni contoh lah. Tapi yang cikgu-cikgu punya tu bergantung kepada cikgu punya kemahiran lah. Apa yang cikgu punya standard pengajaran. Kalau kata matematik, buat pengiraan. Lepas tu nanti apply. Saya punya kaedahnya sama. Cuma konten sahaja berbeza. Okey, jadi kat sini saya nak tunjuk cara kita nak cari gambar menggunakan online pictures, menggunakan Bing tu lah. Okey, katalah saya nak saya cari bentuk sfera tadi kan, contoh bentuk bola kan. So kita tarik je bola, pilihlah gambar bola yang menawan di hati, yang rasa cantik. So kita tekan insert. Okay, so kita kecilkan sikit. Okay. Okay, kat sini kita ambil balik. Copy balik. Masukkan dekat, kita nak sesuaikan kan. So, kita akan, kita susun-susun lah. Main susun-susun gambar-gambar tu kan. Okay, ni macam senang sangat kan. So, kita letak kat bawah. Okay. Yang kedua, kita ambil kubus. Kita letak kat sini. Okay, kita copy balik dekat kita punya draft yang gambar sini kan. Okay, kita letakkan. Okay, dah. Puan, untuk bentuk kubus tu dia boleh pusingkan kah untuk dapatkan kedudukan yang lebih sesuai misalnya? Boleh. Nanti saya akan ajar bahagian transition, bahagian ni kita sebenarnya kita boleh pusing ni. Sebab nanti kita nak tunjuk macam mana kita boleh pusing-pusing tu kan. Nanti kita akan ajar macam mana nak kita pusing kan dia macam tu. Okay, kalau kata nak bentuk nampak lagi bentuknya macam ni lah. Okey. Okey, kita tengok pula pada, okey, kita cari lagi satu lagi bentuk.
kubus tadi. Okey. Jadi kat sini kita type je bentuk box ke. Puan, di situ ada pilihan Creative Commons Only. Boleh terangkan tak kepada peserta apa maksud Creative Commons Only tu? Okey, baik. Creative Commons Only ni dia adalah untuk kita lindungi hak cipta lah. Kalau kita antik, andai kata kita antik, maksudnya dia akan cadangkan yang mempunyai hak cipta lah. Kalau kita guna juga, dia macam kalau dia ada kita punya orang kata kita tak boleh guna sebarang lah. Maksudnya kita tak boleh nak publish ke dalam, sama juga dengan macam audio kan. Kalau audio kita guna yang ada orang kata bukan license, kita dia bebas copyright. Faham tak? Maksudnya copyright, dia ada copyright masing-masing. Jadi jangan antik lah. Biarkan je dia tick. Bahagian Creative Commons Only. Maksudnya kita boleh guna tanpa ada copyright ni lah. Yang ni yang disuggestkan lah dalam Bing ni. So kalau kita kreatif online tertik lah kata terantik. Jadi kena tengok balik semula kita punya klik tu. Okey, jadi kita teruskan, kita tengok balik gambar kubus tadi kan. Okay, pilih je satu gambar kubus yang sesuai, yang rasa macam murid lebih faham bentuk kubus yang kita nak gunakan. Okay, sekejap Atau kita boleh cari dice. Sebab kotak kadang-kadang murid boleh tertukar dengan kuboid. Okey, nampak kat sini lebih orang kata tak mengelirukan kan. Okay, so kita tunggu dia sekejap download. Okey, kita dah ada. Aduh, okey. So, kita punya draft kita dah ada gambar macam ni kan. Okey, kita nak masuk kepada macam mana kita nak buat animasi. Untuk yang ni, okey, cikgu nampak kat atas apa nama? Atas panel ni kan. Cikgu pergi dekat bahagian animation. Okay, cikgu klik gambar yang cikgu nak animationkan tu. Okay, untuk gambar ni, kita boleh try satu persatu. Okay, contoh kita nak tekan turntable. So, dia akan gerak. So, dalam video kita tu nanti juga, dia akan bergerak macam ni lah. Macam ni dia akan gerak. So, dia tak akan kaku. Sebab tu pentingnya animasi ni dalam animation ni dalam kita punya video. Supaya kita boleh nampak pergerakan dia tu. Okay, untuk mengelakkan cikgu punya video, kalau cikgu perasan saya punya video tu selalu dengar klik-klik kan. Kalau cikgu tak nak bunyi klik-klik tu, cikgu tekan with previous. Okay, jadi dia akan bergerak seiring dengan cikgu punya slide tu. So tak perlulah cikgu nak tekan baru dia akan gerak. Nampak kat situ kan perbezaan dia. So kena tahu macam mana kita nak guna. Okey, untuk yang kat sini kalau cikgu kata perkataan kubus ni, cikgu nak pop up masa nak bentuk lompat-lompat ke, free color ke, pun boleh, tak ada masalah. Dia macam-macam ada animation yang kita boleh guna kat sini. Object colors ke, so kita boleh gunalah kat sini. Kalau contoh kita lightenkan dia ke, yang boleh nampak terus lah. Okay. Yang sini pun kita buat with previous supaya kita tak ganggu kita punya konsentrasi untuk kita masa kita buat, perhatian kita masa kita nak buat ni lah. Okay, kita teruskan lagi dengan kita punya dah siap animation ni. Kita terus dengan animation yang kedua. Okay, saya tunjukkan lagi dekat panel ni. Boleh ambil ya, macam ni pun boleh. Lepas tu yang ni pun kita boleh gerakkan dia juga. Okay, untuk setiap bentuk ni kita kena try and error lah. Nak bentuk swing ke, nak bentuk macam ni, rasanya dia bergerak swing saja. Ataupun cikgu kata nak guna yang turntable juga sebab nak nampak semua bentuk. Adakah sama sisinya, kita nak terangkan lebih senang kepada pelajar atau pulang. Okay, yang ni cikgu jangan lupa tekan with previous sebab cikgu tak perlu nak tekan-tekan lagi. Yang ni pun sama, cikgu tekan with previous. Okay, ada beza kalau kata with previous dengan after previous. Kalau cikgu kata on click tadi maksudnya kita
klik dulu baru dia akan keluar, dia akan pop up. Selagi cikgu tak tekan, dia akan duduk macam tu je lah. Kadang-kadang kita terlupa apa animasi yang kita masukkan. So kita rancang elok-elok kita punya draft tu. So kalau after previous tu maksudnya kita akan nampak dekat animation pane ni siapa yang keluar dulu. Okay, contoh kalau piramid ni kita buat with previous. So yang gambar piramid ni kita buat after previous, maksudnya dapat perkataan keluar gambar. Betul. Maksudnya perkataan dulu, previous, after previous kita tekan untuk yang gambar. So dia akan keluar dua lah. Okey. Contohnya, okay, saya buat contoh, kita tekan. So bila macam ni dia akan keluar seiring dengan bila kita tukar slide tu. So cikgu tak perlulah nak tekan klik-klik banyak kali kan. Okey. Okay, kita teruskan lagi dengan Sphera. Okay, Sphera pun sama. Cikgu pergi dekat panel bahagian animation. Okay, untuk swing macam tak sesuai kan, dia tak bergerak. Sebab apa? Sebab tu saya kata setiap bentuk ataupun apa gambar, kita kena tengok kesesuaian yang sesuai dengan animation yang kita nak masukkan. Kalau yang ni untuk lebih nampak orang kata hidup kan, kita guna jump and turn. Okay, seterusnya untuk perkataan Sphera ni, katalah cikgu nak fill colour pun boleh. Kita tukar-tukar. Maksudnya bagi pelbagai lagi nampak lebih cantik kan. So, jangan lupa tukar pada with previous. Yang ni pun sama with previous juga. Okey, kita teruskan lagi dengan sesuaikan bentuk yang sama ni untuk latihan tadi tu kan. Okey, tadi kita macam mana kita nak buat sesuaikan. Okay, so kita ambil. Okey, sebenarnya kalau cikgu-cikgu ada TC5 ni ada draw, dia lebih senang tau. So kita ambil je draw. Okey, draw untuk yang pertama ni kan. Okey, cikgu pilih je yang mana cikgu nak. Katalah cikgu nak ambil warna orange. Okey, lepas tu ketebalan cikgu nak tebal bagi nampak sikit kan. So tekan ruler, cikgu pusing je ruler ni. Okey, cikgu sesuaikan jawapan dia. Lepas tu cikgu cuba tekan in replay. Dia akan bergerak ikut yang kita nak. Okey, yang seterusnya. Okey, katalah yang second tu cikgu nak tukar warna hijau. So cikgu tukarlah warna hijau. Okey. Kemudian ambil balik ruler, cikgu pusingkan. Okey, untuk yang kedua ni, saya nak gambar yang kedua ni kita nak tunjukkan kalau kata tak ada function draw ni. So kita boleh guna insert. Insert sebab kadang-kadang ada PowerPoint yang tak ada filter draw ni. So kita boleh guna bukan alasan kalau tak ada draw tu alamak tak ada draw. Jadi tak boleh nak buat video. Bukan alasan. So kita boleh gunakan shape. Nampak anak panah kat sini. So kita gunakan anak panah ni untuk kita sesuaikan. Jadi dia lebih orang kata manual sikit lah kan. Tapi masih tak memberi alasan kepada kita untuk tak buat lah. Okay, so kita simpan balik ruler ni. Okay, kita dah ada ni. Cuma kita nak kita nak tebalkan sikit bagi nampak. Okay, apa yang penting bila kita nak buat video? So bila kita nak buat video, kita perlukan pergerakan kan. So kita klikkan kepada kita punya garisan tu. Kita pergi dekat animation, kita replaykan dia. So dia akan tolong sesuaikan untuk kita. Tak payah susah-susah untuk ni. Okey, kalau untuk yang sesuaikan ni, cikgu-cikgu boleh guna on click. Sebab cikgu boleh rancang cikgu punya jawapan tu. Bila cikgu nak tanya. Kadang-kadang kita tak boleh macam, kita tunggu sekejap pelajar jawab, baru kita tekan klik. Betul tak? Kalau kita with previous ataupun after previous, kita dah bagi jawapan dah siap-siap. So kita tengoklah kesesuaian tu. Okey, untuk yang kedua ni pun sama, cikgu ambil juga. Okey, yang kedua ni appear sebab dia tak ada design macam yang kita draw tadi. Sebab saya guna yang ni. Yang ni pun sama juga, on click juga. Okey, kalau kita nak tengok contoh dia macam mana. Okey, dia ada gambar macam ni. Lepas tu bila kita cakap kan. So kita akan tekan klik, dia akan bagi jawapan. Yang pertama, lepas tu yang kedua. Macam tu. So bila ada filter draw tu sebenarnya, dia nampak lebih smooth lah berbanding yang tak ada
Ni, tapi bukan alasan yang tak nak buat video tu. Okey, kemudian untuk yang terakhir kita dah settle dah tu. Kita nak cakap terima kasih lah kepada pelajar kita yang mendengar. Jadi kita pun bolehlah kat sini, sekian, terima kasih. Pesanan penaja ke, apa-apalah masa slide ni. Jangan lupa siapkan kerja sekolah cikgu ke, ataupun terima kasih kerana menonton video cikgu ke, apa-apa sajalah yang kita nak letakkan kita dalam kita punya slide. Ini pun ada cadangan lah dalam ideas-ideas yang kita boleh gunakan, yang mana cikgu rasa cantik. Okey, untuk yang kat sini, terpulang pada cikgu nak guna sebagai animation ke tak. Okey, kat sini cikgu kata cikgu nak guna juga slide out ke, macam tu. Okey, jadi kita dah selesai bahagian animation. So sekarang ni kita nak bahagian transition. Kita nak bagi lagi cantik lah. Okey, kita ada morph. Untuk kalau kata cikgu tak ada masa dah ni, dah rushing dah, so kita guna morph je. Okey, morph ni, cikgu boleh guna morph ni, ada effect option. Contohnya cikgu kata, cikgu guna untuk karakter, macam saya buat tadi tu, cikgu apply to all. Maksudnya dia akan tolong cikgu buat untuk semualah. So dia akan bergerak. Okey, contoh saya tunjuk transition yang pertama ni. Dia kata tolong susun tu cikgu. Ikut huruf-huruf tu. Nampak cantik kan? So cikgu tak payah fikir dah. Tu antara morph lah kalau cikgu tak ada masa dah. So cikgu boleh pilih antara objects, words atau characters. Tapi kalau cikgu ada masa, cikgu rasa nak luangkan masa, rasa macam tak naklah guna morph. Okay, so kita buat one by slide by slide. So contoh yang kedua ni kita guna random bars ke. Yang ketiga ni rasa macam nak guna word text. Macam ni nampak macam lagi gempak kan. Macam nampak lagi cantik. So yang ni pula kita kan rajin kan. So kita nak lebih pada cube. Macam tu. Tarang. Macam tu. So yang ni pula sama juga. Kita nak bentuk flip. Pusing-pusing. Lepas tu dekat yang soalan ni mungkin kita nak guna blinds. So yang terakhir ni kita kata nak guna contohlah. Nak guna checkerboard. Tak mau checkerboard, boleh tukar. Saya dengar suara hati. Okay, nak guna curtain sebab last dah. Sekian, terima kasih. Nampak macam lebih orang kata. Cepatlah buka lansir tu. Macam dalam video kita tu. Tak ada masalah Okay. Jadi, video kita ni, kita yang buat. Maksudnya kita draft, kita adjust ikut suka hati kita lah. Supaya kita nampak. Mula-mula percayalah, memang susah nak buat. Tapi bila cikgu-cikgu dah berpengalaman, cikgu-cikgu ada orang kata, seronok buat ni. Dia rasa macam satu pengalaman tu sebenarnya sikit lama-lama cikgu rasa alamak senang je. Cikgu pula boleh share dengan orang lain. Boleh gunakan tu sebagai satu medium pula nak ajar orang lain. Nak ajar bukan setakat katakan belajar cikgu je, tapi dengan orang lain sekali. Ajak rakan-rakan sekolah, jomlah kita buat video, letak kat YouTube. Bukan kata kita je boleh tengok. Orang lain pun boleh tengok. Silap-silap kena panggil dengan TV sebab suara sedap. Kan? Kita tak tahu kan? Okey, kita tengok kepada dah nak masuk last dah ni. Okey, dah sedia dah. Dah cantik dah kita punya ni. Okey, kita rasa kita puas hati dah dengan kita punya bentuk apa semua kita punya ni lah. Okey, sekarang kita masuk kepada bagaimana kita nak record. Okey, cikgu pergi dekat bahagian record ni. Okey, dekat bahagian record ni cikgu akan nampak ada cameo, for beginning or from current slide dengan screen recording ataupun audio. Okey, sekarang ni cameo ni adalah filter baru. Kadang-kadang kita tak perasan pun pasal filter baru ni. So kita try filter baru kita ni. Okey, katalah untuk gambar yang pertama ni kita nak guna bulat. Okey, kita nak guna bulat. Okay, kita buka kita punya video tu. Okey, untuk yang ni saya kena tutup lah video masa dekat dalam Zoom tu. Saya kena buka sebab saya nak guna kamera sini kan. Okey, nampak Okey, nampak. Okey, dekat sini. Okey, katakanlah kita nak
besarkan. Rasa macam tak cukup lah besar muka kita ni. Kita nak kecilkan ke, terpulanglah pada cikgu-cikgu. Rasa malu lah, tak boleh lah malu. Bila kita buat video, kita kena confident lah. Lepas tu, yang bestnya, kita boleh gerak-gerakkan. Kita nak letak kat mana muka kita? Nak letak sini ke? Nak letak kat sini ke? Terpulang kepada kita lah. Okey, yang sini pula, kita boleh tukar kita nak guna kamera mana. Tapi biasanya kita buat video, kita guna video ni lah. Okey, kemudian kita boleh tukar-tukar bentuk lah. Okey, set up siap-siap bentuk bagaimana yang kita nakkan. Kalau kata nak bentuk macam ni ke, bentuk macam ni ke, jadi kecilkan lah. Okey, dah siap ni. Okey, jadi cikgu bolehlah try record cikgu punya pembelajaran. Sayang. Okey, kita teruskan semula. Okey, dengan record. Okey, katakanlah kita dah nak record kan. Okey, kita tekan je record ni, kita cakap lah. Okey, sekejap. Okey, kita tekan record. Okey, lepas tu kita tekan from beginning. Okey, kita dah mula record. Jadi akan nampak butang record yang merah ni kan. So kita akan tekan lah butang merah tu. So kita akan kita kena cakap lah. Masa ni lah kita cakap. Okay, Assalamualaikum. Hai, hari ni kita akan ajar bentuk 3D. Okay, jadi kanak-kanak ataupun kita sebut pelajar ke, terpulang. Okay, dah siap. Kita tekan stop. Okay, kemudian untuk yang slide yang kedua, kita pergi je ke slide yang kedua. Okay, tekan lagi sekali butang merah. Okay, adjust sikit kita punya kamera tu. Okay, kita tekan apa nama? Tekan butang merah ni. Okay. Okay, objektif video kita pada hari ini ialah mengenal bentuk 3D. Murid dapat kaitkan dengan bentuk di sekeliling. Itu contoh lah sebab kalau saya buat panjang-panjang kan jadi video berminit-minit pula. Okay, dah siap. Untuk yang seterusnya, abaikan muka kita rasa macam tak cantik tu. Buat lagi. Boleh retake. Kalau kata nak retake, cikgu retake. Cikgu kata tak nak lah, tak cantik. So cikgu boleh retake sehingga cikgu puas hati. Tapi yang ni sebab kita mengejar masa kan. Okey, nampak? Tu yang saya cakap, kita kena buat cantik-cantik tu. Okey Puan, maksudnya kat sini kita record video kita tu slide by slide, betul ke? Ya betul, kita akan record slide by slide. Okey, kita tengok kubus. Okey, kita record lah. Okey, jangan lupa tekan merah. Okey, ini bentuk kubus. Kita terangkan kubus ni. Lepas tu kita untuk yang kubus ni kita tekan kubus, dia akan bergerak. Kubus. Okey. Okey, nampak pergerakan kubus. Masa ni lah kita nak terangkan contohnya, okey, kubus ada berapa sisi, kita nak tunjukkan apa-apa berkenaan dengan kubus lah. Okey, dah selesai, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, dengan piramid. Okey, kita record dengan piramid pula. Bersedia. Okey. Okey, kali ni dengan piramid. Okey, teruskanlah dengan piramid. Tunggu dia gerak-gerak. Tengok berapa sisi. Apa kita punya kemahiran lah. Kita sembang sambil kita cakap. Kalau matematik pun kita boleh letakkan formula ke apa ke sambil kita conteng tu ataupun masa pergerakan animasi tu kita bercakap lah. Masa ni lah video tu penting. Okey, selesai. Yang last kali ialah Vera. Okey, tekan. Kalau kata kita terus sambung, dia akan record by slide lah. Dia memang akan mula slide yang kita buat.
Kalau kata tak nak, cikgu boleh tekan stop, retake balik. Tak ada masalah. So terpulang. Kalau cikgu rasa tak puas hati lah, alamak, suara tak masuk lah, suara tak sedap. Ataupun muka macam tak best je, cikgu nak tukar. Tak ada masalah. Cikgu tekan je yang dekat bahagian retake recording ni. Okey, yang ni pun sama. Okey, cikgu record. So dia akan keluar macam ni kan. Masa kita cakap-cakap tu, yang ni kan kita tekan on click tadi. So kita kena tekan dulu, baru dia keluar. Kalau yang tadi, with previous, so dia pop up siap-siap dah untuk kita. Tak susah-susah dah. Jadi bergantung kepada kemahiran ataupun konten yang kita nak ajar tu. Lepas tu yang kedua, kita buat yang ni lah. Okey, seterusnya. Ingat tirai kita tadi tu. So kita teruskanlah tirai kita tu. So tak payah. Sekian, terima kasih. Habis. Okey, jadi kita boleh keluarlah daripada ni kan. Kita dah siap ni. Okey, boleh tekan pangkah ni Okey, kita dah keluar. Okey, sekarang ni dah nampak muka kita kan. Okey, untuk yang gambar ni, so kita nak letak kat tengah. Okey, letak kat tengah. So kita rasa macam nak tukar. Tak naklah bentuk petak. Nak tukar bentuk lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu boleh tukar bentuk macam ni. Macam ni. Okey, abaikan muka saya tu je. Sebab tadi kita sekadar nak tunjuk cara sahaja. Okey. Tengok benar yang muka. Okey. Sama juga yang ni. Yang ni kita pun boleh jugalah. Kita ubahlah bentuk yang cikgu nak. Kalau kata cikgu tak nak duduk belah sini, cikgu nak belah sini. Ataupun cikgu kata nak besarkan lah. Bagi nampak sikit muka tu. Okay, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian kalau cikgu kata, nak tengoklah balik. Okey ke tak? Cikgu play lah balik. Okey ke tak? Okey, janganlah play banyak-banyak. Malu saya. Okey, yang ni pun sama juga. Yang ni kita nak gerak ke mana? Tiba-tiba rasa nak letak kat sebelah ni. Tak ada masalah. Katalah kita nak buat bentuk lain ataupun lebih sengit ke. Tak ada. Rasa macam seronok lah sikit. Taja kita pun kan gerak kepala dia macam tu. Okey, untuk yang sfera pun sama. Kita boleh masukkan bentuk macam ni pula, bergerak ke tepi. Yang ni pula untuk soalan tak nak ganggu. Rasa nak macam nak kecilkan muka. Tak nak besar sangat lah. Boleh tak ada masalah. Okay, betul pun muka kita dah set up lah nak yang macam mana. Terpulang pada kita. Yang last kali pula, rasa sebab dah sekian terima kasih tu nak enlarge balik. Boleh, tak ada masalah lah. Rasa nak kecil ke nak besar ke terpulang kepada masing-masing punya style lah. Rasa nak letakkan pengunjuru, tak ada masalah. Tak sini, nak letak mana, tak ada masalah. Ikut pada cikgu-cikgu punya kreativiti. Sebab cikgu yang tak base cikgu punya slide. Okey, berdasarkan 7 slide ni, kita akan hasilkan satu video. Okey, macam mana kita nak hasilkan video? Okey, kita bersedia. Kalau saya terlalu laju bagi tahu sebab saya agak rushing untuk kejar masa. Takut Cikgu Rizal marah. Okey, Cikgu Rizal maaf kalau ni Okey, saya cuba untuk kalau kita nak tengok daripada awal, kita boleh tekan preview. Kalau kata kita nak terus, kita dah puas hati dah. Rasa macam dah cantik dah ni. So kita terus kepada export to video. Dia ada dua cara. Yang pertama kita export to video terus. Ataupun kita pergi dekat bahagian file. Kita tekan export. Okay, bahagian ni kita boleh pilih create a video. Okay, kat sini kalau cikgu kata takutlah berat kan cikgu punya video tu, cikgu boleh pilih lah HD, Full HD ke, Ultra HD ke, terpulang. Kalau rasa macam tak nak bebankan handphone waris ke, ibu apa ke, ataupun bila dia orang nak download ke apa ke, terlalu besar kan. So macam kita ambil yang 720 je, tak sekadar HD. So kita tekan create video. Okey. Okey, kita tunggu sekejap. Sementara di export tu
Ada sebarang soalan nak tanya tak? Okey, jika terdapat sebarang soalan, boleh kemukakan. Kalau nak onkan mikrofon pun boleh terus tanya terus kepada penceramah kita pada petang ni. Jadi saya nampak sangat menarik sebenarnya kalau kita boleh hasilkan pelbagai video menggunakan PowerPoint dengan mudah. Sangat mudah sebenarnya. Saya pun sendiri pernah gunakan PowerPoint untuk menghasilkan video. Memang sangat mudah memandangkan kita memang dah selalu menggunakan PowerPoint. Jadi saya rasa kalau cikgu-cikgu selalu gunakan PowerPoint, mungkin selepas ni banyak lagi lah video yang dapat dihasilkan dengan perkongsian yang disampaikan oleh Puan Anis pada petang ni. Okay, jadi kita tengok di ruangan chat mungkin ada soalan sekejap. Saya tengok. Okey sebentar rakan-rakan peserta, sekejap lagi tak lama dah, sekejap lagi Usti akan masukkan pautan kehadiran. Okey, sekejap lagi. Okey, kita tunggu sekejap proses untuk kita save video ni. Jadi format yang macam mana dengan format format video yang di-savekan tu format apa ya Cikgu Anis? Okey, untuk format yang kita export tadi, kita akan hasilkan sebagai MP4. Okay, dia akan hasil sebagai MP4 lah. Jadi sebab tu saya kata kalau kita rasa berat, jangan kita hasilkan dia terlalu berat lah resolution dia. Memang cantik resolution untuk bila kita guna 1080 tu, tapi dia agak berat. Tapi kalau kita nak letak dalam YouTube ke ataupun dalam channel kita ke, boleh kita guna yang tu. Lepas tu terus masuk pada YouTube dan YouTube akan adjust kita punya resolution. Jadi link tu tak ada berat lah. Kita terus bagi kepada pelajar. Okey, memandangkan kita punya video tu dah nampak export video percubaan tu dah berjaya. Ayolah kita membukanya. Okey, kita tunggu sebentar. Penceramah sedang cari video dia. Dia nak share kepada semualah. Kita tunggu sebentar. Okey, sebentar. Kita tunggu sekejap. Ada masalah teknikal sebentar. Okey, tadi saya ada kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pautan untuk salinan slide bagi yang guru-guru yang ada pada awal tadi minta salinan slide untuk pada petang ni. Jadi saya dah sharekan di ruangan chat. Okey, sekejap saya sharekan sekali lagi. Okey, jadi pautan slide tu agak panjang. Ini pautan slide bukan pautan CJ. Sabar dulu Ini pautan slide, jadi cikgu-cikgu boleh download daripada situ slide salinan slide untuk sesi pada petang ini. Okey, baik, kita tunggu sebentar. Sementara Cikgu Anis sedang untuk settlekan masalah teknikal tu sebentar. Okey, sementara menunggu mungkin ada soalan yang boleh ditanyakan. Okey, kalau ada. Okey, soalan daripada Cikgu Aidil. Okay, transition morph tu tak boleh guna ke kalau slide dah siap baru kita letak transition? Okey, yang ni saya jawab bagi pihak lah sementara Cikgu Anis tengah selesaikan tu. Okey, kita boleh gunakan. Maksudnya kalau misalnya cikgu-cikgu nak gunakan slide yang sedia ada, misalnya cikgu dah ada slide-slide pembelajaran yang sebelum ni, kita nak tambah animation, kita nak tambah transition, tak jadi masalah, boleh. Macam tadi Cikgu Anis terangkan daripada kita build from the scratch, daripada zero terus. Jadi kalau cikgu dah ada bahan sendiri, jadi kita tak payah build in daripada zero. Kita buka balik slide tersebut, cikgu-cikgu boleh add on transition dan juga animation je. Itu yang lebih cepatlah proses dia sebenarnya. Jadi lebih mudah. Nanti selepas cikgu-cikgu add transition dan juga animation, cikgu proceed kepada langkah yang seterusnya iaitu record. Okey, baik. Jadi Cikgu Anis dah sedia ke? Okey dah. Okey, inilah hasil video yang kita hasilkan tadi. Audio. Cikgu Anis tak dengar audio dia. Cuba kuatkan suara di belah kanan. Ada button audio di situ. Belah kanan bawah. Tu ada button audio.
Okay, baik, sepatutnya bila kita dah buat rakaman tersebut, sepatutnya audio memang akan masuk lah. Tapi saya rasa ada problem tadi, memandangkan sebenarnya mikrofon yang digunakan oleh Cikgu Anis digunakan untuk tujuan Zoom jadi, disebabkan itulah mikrofon tu tak masuk dalam rakaman tersebut lah. Tapi bila Cikgu buat video tu nanti, Cikgu boleh gunakan rakaman suara cikgu tu dia akan masuk dalam video ni. Tapi disebabkan masalah teknikal petang-petang ni, kita gunakan mikrofon untuk tujuan di dalam Zoom ni, jadi tak boleh guna satu device, satu peranti tu untuk dua tujuan lah secara serentak. Jadi pasal tu audio percakapan Cikgu Anis dalam video ni tak masuk. Okay, jadi lepas ni cikgu boleh cuba untuk memang tak ada suara cikgu, memang suara tak keluar cikgu sebab saya jelaskan tadi lah, sebab Cikgu Anis gunakan suara untuk dalam Zoom, jadi bila tergunakan suara dalam Zoom, suara tu tak masuk dalam PowerPoint tu. Jadi kalau cikgu nak buat video lepas ni, pastikan suara tu jelas dululah. Nanti bila cikgu play keluar suara, and then barulah kita save sebagai videonya. Okey, baik. Jadi ada apa-apa lagi Cikgu Anis yang nak tambah sebelum kita nak akhiri sesi ni? Okey, setakat ni kita dah tengok hasil. Cuma bila kita hasilkan video tadi, masa saya buat add-on tadi, suara saya tak masuk dalam saya punya PowerPoint disebabkan saya gunakan headset ni. Jadi suara saya lebih kepada masuk kepada Zoom. Dia tak masuk dalam saya punya PowerPoint. Tapi kalau cikgu buat, memang akan masuk dan memang akan jadi cantik lah. Dia punya suara tu akan masuk lah dalam kita punya PowerPoint tu. Jadi saya harap daripada perkongsian saya hari ni, cikgu boleh teruskan untuk mencuba sendiri kepada cikgu punya pelajar. Tak ada masalah, cikgu boleh gunakan sebagai satu platform yang baik untuk cikgu sebagai satu persediaan, dan juga cikgu boleh kongsikan cikgu punya ilmu. Kadang-kadang cikgu ada idea tau, tapi cikgu rasa cikgu tak boleh nak sebar luaskan. So cikgu boleh guna cikgu punya PowerPoint ni sebagai satu media cikgu nak luaskan kepada satu Malaysia pun boleh. Tak ada masalah. So jadikan PowerPoint sebagai video. Sebelum ni kalau kita nak buat video kan susah kan. Jadi kita boleh gunakan PowerPoint ni sebab saya rasa semua laptop ada PowerPoint ni. Jadi boleh cuba buat dan hasilkan satu video pembelajaran yang bermakna bukan pada diri kita sendiri, malah kepada pelajar dan juga kepada orang lain. Jadi saya galakkan supaya kita membudayakan juga video pembelajaran ni, dan cikgu boleh gunakan sebagai satu alat untuk kita ukur ataupun buat kajian tindakan cikgu menggunakan video pembelajaran seiring dengan kita punya alah satu ni. Okey, sekian sahaja daripada saya. Jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada penceramah kita pada petang ini. Okey, jadi telah dikongsikan, Arusita telah kongsikan pautan untuk sijil pada petang ini. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh isi ya. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan isi terus ya, jangan tangguhkan sebab sebentar lagi dalam tempoh tertentu pihak Arusita akan tutup pautan ini. Sebab pautan ini khas untuk yang hadir dalam sesi ini saja. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, setakat tadi kita telah mencapai maksimum 500 orang peserta untuk siri webinar CDL yang kali ke-73. Okey, jadi ramai tahniah diucapkan kepada para peserta yang sudi mengikuti siri webinar kita pada petang ini. Okey, jadi sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk isi pautan kehadiran yang telah di-sharekan di ruangan chat. Okey, baik. Jadi seterusnya saya nak minta Rusek untuk sharekan poster untuk perkongsian pada minggu hadapan. Okey, jangan lupa pada minggu hadapan seperti waktu yang sama pada hari ini, iaitu hari Jumaat bermula pada pukul 2.50 petang. Sebab kita bermula 3 petang untuk sesi hands on, tapi jadi harap tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama sertai seawal 2.50 petang untuk bersama-sama dengan sesi bersama dengan kita punya koordinator CDL, Datuk Dr. Mahendra Singh lah, supaya dapat sedikit perkongsian. Okey, untuk sesi minggu depan kita ada sesi perkongsian bersama dengan Puan Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin dengan tajuknya iaitu gamifikasi dalam PDP, satu solusi. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyertai pada sesi minggu depan, pastikan tuan-tuan dan puan-puan isi pautan pendaftaran. Jadi tujuan kita isi untuk pautan pendaftaran ini supaya kita dapat terus jemputan untuk terus masuk ke sesi Zoom sebab setiap minggu link dia berbeza ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh layari
buka pada pautan tersebut t.ly/j55k untuk mendaftar untuk sesi perkongsian pada minggu hadapan. Okay, jangan lupa pastikan tuan-tuan dan puan-puan isi untuk sesi yang minggu hadapan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja saya sudahi pada sesi pada petang ini dengan ribuan terima kasih terutamanya kepada peserta yang berada di belakang tabir yang membantu melancarkan lagi proses pada sesi pada petang ini. Terima kasih diucapkan juga pada penceramah. Okey, dan jangan lupa kita akan adakan sesi bergambar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh onkan kamera supaya kita boleh bergambar lah sebelum kita tamatkan sesi pada petang ini. Alhamdulillah tu dia follow. Okey, sekejap saya akan ambil gambar. Okey, jadi boleh onkan kamera. Okey, boleh senyum. Okey, saya akan ambilkan beberapa sesi sebab kita ada beberapa page. Okey, kita page yang pertama dulu. Kita ada 8 page semua je. Okey, sekejap. Jangan tutup kamera lagi. Okey, seterusnya page yang kedua. Kalau kita nak semua masuklah dalam gambar kan. Jadi saya akan ambil. Okey, sekejap. Senyum. Yang penting senyum. Senyum tu jangan ni dulu, jangan kedekut lagi. Sentiasa senyum supaya gambar tuan-tuan dan perempuan yang saya snapshot ni semuanya nampak manis je kan untuk dipandang. Okay, sekejap. Okay, baru page kedua. Okay, seterusnya page ketiga. Okay, page ketiga. Okay, kemudian page yang keempat. Ada lagi ke yang on camera? Okey. Okey, baik. Itu saja daripada saya selaku moderator dan terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang sudi menyertai sesi pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bertemu pada minggu yang akan datang, insya-Allah.